بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى صحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فنويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث عن التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pada malam ini insya-Allah kita sambung lagi mudzakarah kitab At-Taqrirat As-Sadidah karangan guru kita Habib Hasan Al-Kaf hafizahullah. Dan telah kita masuk pada perbahasan Sawalibul Wilayah, Sawalibu Al-Wilayah. Perkara-perkara kan wilayah. Perkara-perkara bagi seorang wali yang menyebabkan selepas itu kewalian itu berpindah kepada wali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tusamma mawani'u al-wilayah. Sawalibul wilayah juga dinamakan dengan mawani'ul wilayah, perkara-perkara yang menghalang seseorang itu menjadi wali. Fa idza tasafa bihal wali intaqalat al-wilayatu ila al-ab'ad. Bila mana seseorang wali itu bersifat dengan salah satu sifat yang kita akan sebut, maka kewalian itu akan berpindah kepada wali yang jauh. Wali akan berpindah kepada wali yang jauh. Wa hiya majmu'atun fi qawli Ibn al-Imad. Dia ada dalam 8 perkara, dan 8 perkara itu disebut dalam satu nazam yang dinazamkan oleh Maulana Ibn Imad. Apa beliau sebut? Wa asyaratun, dan 10. Dan 10. Ialah dia termasuk mubarsam wal ablah. Okey, wa asyaratun sawalibul wilayah, 10 perkara yang menghalang daripada seseorang itu menjadi wali. Kufrun, satu kafir. Contoh ayah kufur, ayah kafir, maka berpindah kewalian itu kepada apa kita sebut akh asyaqiq, abang kandung, ataupun adik lelaki kandung. Itu yang pertama. Wa fisqun, fasiq. Ada ayah nak jadi wali, tapi ayah tu fasik, maka berpindah kepada atuk. Atuk pun fasik juga, berpindah kepada atuk. Fasik juga berpindah kepada abang kandung. Abang kandung fasik juga berpindah kepada abang liab. Ayah adik-beradik sebapa. Semuanya dalam syarah tu disebut ikhtaral mutaakhirun adamal intiqali umumil fisq. Cuma mutaakhirun, ulama yang terkemudian, mengatakan kalau pindah kan wali, mana ayah kekal boleh menjadi wali walaupun fasik. Pandangan ini dipilih juga oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah dan sebagai ulama yang lain. Yang ketiga wasiba li ghayah. Yang ketiga siba, baby kecil. Contoh contohnya apa? Wali ketika itu ialah anak saudara perempuan tu. Ayah tak ada, atuk tak ada, apa semua tak ada. Akhir sekali wali ialah anak saudara bagi mana-mana wanita lah. Anak saudara tu pula tak, kebetulan ketika itu masih kecil, masih baby, maka anak saudara pun tak boleh nak jadi wali, pindah pada orang selepas tu. Itu. Jadi kalau budak kecil tak boleh menjadi wali. Okey. Riqun, yang keempat ialah riqun, hamba. Idza kana raqiqan, hamba tak boleh menjadi wali. Baca bawah tu warraqiqu la yasihu an di ta'liq warraqiqu la yasihu an yakuna waliyan fi ijabi aqdin nikah la bi tariqil wilayah wala bi tariqil wakalah. Dan hamba tak boleh menjadi wali, tidak sah menjadi wali. Maknanya hamba tu nak sebut aku nikahkan dikau dengan anak aku sekian, tak boleh. Sama ada dengan cara wakil, maknanya hamba tu la bi tariqil wilayah, tidak sah tu sama ada hamba tu menjadi wali atas nama wilayah. Atas nama wilayah, memang dia tu
ayah kepada seorang perempuan dan perempuan tu nak kahwin, dia boleh jadi wali tak? Tak boleh. Wala bi tariqil wakalah, ataupun dia diwakilkan oleh orang lain. Contoh, saya wakilkan Zaid. Zaid tu hamba. Saya wakilkan Zaid untuk akad nikah bagi pihak anak saya. Juga tidak boleh Zaid menjadi wali. Jadi Zaid yang hamba di wilayah ataupun bitariqi alah. Itu kalau ijab. Itu kalau apa? Kalau ijab. Na'am yasihu an yuzawwijal mukatabu wal muba' bil milki la bil wilayah. Na'am, benar. Sah. Kalau hamba mukatab, kita dah bincang apa dia hamba mukatab, wal muba'at kita dah beritahu dah. Amatahuma bil milk. Hamba muba'at, nak kahwinkan hamba mereka. Ni. Dia hamba, tapi dia pun ada hamba. Boleh berlaku, tidak ada masalah. Sebab hamba muba'at ni hamba separuh. 50% hamba, 50% tidak hamba. Jadi dalam sehari tu ada 24 jam, 12 jam dia khidmat kepada tuan dia, 12 jam lagi dia merdeka. Ketika mana dia merdeka, dia cari duit lah. Cari duit, dapat dalam 2-3 juta, dia beli hamba seorang. Jadi dia hamba dan masa sama dia memiliki hamba. Tak ada masalah. Ataupun hamba mukatab, yang ketika mana disuruh tuan dia cari duit bulan ni 1,000, bulan depan 1,000 bagi kepada tuan dia, kemudian dia akan merdeka. Ketika dia cari duit tu, banyak dapat duit dan dia beli hamba. Maka hamba mukatab memiliki seorang hamba yang lain. Tak ada masalah. Jadi hamba mukatab, hamba muba'ah boleh memiliki hamba. Okey, dia kahwinkan dia punya apa dia? Dia kahwinkan dia punya hamba itu atas nama milik, atas dasar pemilikan. Aku kahwin. Sah, tidak ada masalah. Yang tidak sah kalau dikahwinkan hamba dia atas nama wilayah, maka tidak sah. Okey, itu perbahasan kalau ijab. Ijab nikah. Ijab akad nikah. Macam mana pula kalau qabul, menerima nikah? Dia sebut bawah tu, wa amal qabulu fin nikah fa yasihu min al-'abd li nafsihi bi idzni sayyidihi aw li ghairihi bil wakalati anhu. Adapun menerima nikah, sebut qabil tu itulah, aku terima nikahnya tu. Tak, maka fa yasih, sah. Min al-'abdi, sah untuk qabul nikah sekalipun yang mengqabul nikah itu hamba. Ada dia qabul nikah tu untuk diri dia sendiri, tak, ataupun dia qabul nikah tu untuk pihak orang lain. Mana dia terima wakil daripada orang lain untuk menerima nikah. Menerima nikah, mengkabulkan nikah. Maka tidak ada masalah. Jadi pada bab kabul ni mudah sikit lah. Boleh, tidak ada masalah. Sama ada kabul untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Selesai. Jununun mutbaq. Gila. Yang kelima ialah gila. Perkara yang kelima yang membatalkan wilayah ataupun dinamakan sebagai mawani'ul wilayah, yang menghalang daripada seseorang itu menjadi wali, ialah kita dah bincang dah sebelum ni perbahasan dia. Ada gila sepanjang waktu, ada gila sehari selama setahun, ada gila 4 hari dalam setahun. Itu kita dah bincang dalam video sebelum ni, dalam live sebelum ni. Nombor 6, al-khabal, wa huwa fasadun fil aqli, akal, kekurangan pada akal. Wa misluhu al-ma'tuh wal mubarasam wal ablah. Ni adik-beradik belaka ni. Tak boleh nak berfikir dengan baik, tak cepat lupa, cepat hilang fokus. Tu semua panggil khabal. Dia akad nikah hari ni, seorang tanya, semalam akad nikah ke siapa semalam? Tak ingat dah. Tak ingat nama suami, tak ingat nama isteri. Kat mana akad nikah tak ingat dah. Tu. Dia letak barang, tak kunci kereta atas apa? Atas lemari. 2-3 minit lepas tu orang tanya, mana kunci motor, kunci kereta? Tak tahu, hilang. Dia tak tahu letak mana, tak ingat. Tu kita panggil apa tu? Khabalun fil aql. Ada catatan lah nyanyuk di pada sudut akal dia. Kemudian wali berpindah kepada wali yang jauh. Sekarang ni kita bincang perkara-perkara yang kita sebut ni akan menyebabkan wali berpindah kepada wali yang jauh. Nanti akan dibincangkan 20 gambaran kali terus berpindah kepada hakim. Apa benda ni? Ayah dia kafir, mana pindah kepada atuk. Atuk kafir pindah kepada atuk. Begitulah seterusnya sampailah apa tu? Hakim. Siapa kata ada juga semua sekali tu, bawa kembali kepada hakim. Jadi dia akan berpindah kepada wali jauh, lagi jauh.
Nanti kita akan bincang pula 20 gambaran yang menyebabkan apa? Berpindahnya kewalian itu kepada hakim. 7. Mana tadi? Al-akhras ni huwa al-abkam. Abkam ni bisu lah. Yang bisu boleh menjadi wali. Fatantaqilul wilayatu idza lam takun lahu isyaratan mufhimatan. Wa amma idza kanat lahu isyaratan mufhimatan fa yuwakkil. Ada perincian sedikit lah. Jadi orang yang bisu boleh menjadi wali ataupun tidak, tengok keadaan. Kalau dia tu tidak ada isyarah mufhimah, saya bisu. Lepas tu bila saya bagi isyarat, isyarat tertentu, orang tak boleh faham. Orang tak boleh faham. Ketika itu terus berpindah kepada wali yang lebih jauh. Kalau dia ada isyarah yang mufhimah, dia tu bisu, tapi isyarat yang dia bagi, yang dia buat boleh difahami oleh orang lain. Ketika itu dia boleh mewakilkan kepada wali. Mana dia boleh pilih siapa-siapa dia nak. Sama ada wali ab'ad ataupun orang lain, tak ada masalah. Dia boleh pilih. Tapi kalau dia tidak ada isyarah mufhimah, isyarat yang boleh difahami oleh orang ramai, ketika itu terus berpindah ke wali yang kepada wali yang jauh. Disebut dalam kitab ni hukmul akhrasi, hukum akhras, orang yang bisu lahu thalathatu ahwal, ada 3 keadaan. Taratan la takunu lahu isyaratan mufhimatan tantaqilu ila al-ab'ad. Keadaan yang pertama, orang bisu tu tidak ada isyarah mufhimah, maknanya dia buat isyarat orang tak faham. Isyarat mengarut, orang tak faham belaka. Wala kitabah, nak menulis pun tak erti, dah lah bisu menulis pun tak erti. Ketika itu terus berpindah kepada ab'ad. Contoh ayah bisu, ayah nak buat isyarat orang lain tak faham, tak. Lepas tu ayah nak suruh, kita nak suruh ayah menulis, ayah menulis pun tak erti nak menulis. Yang kedua, taratan takun yafhamuha kullu ahadin fala yakhtassu bifahmiha al-fatinun wa aqriba'uhu faqat fala tantaqilu bal yali wa yubashiru al-aqda bi nafsihi lianna isyaratahu sarihatun wan nikahu yang aqidu bi sarih. Ni perincian ni lebih tepatlah daripada benda yang mujmal lah, syarahan yang mujmal pada permulaan akhras ni. Yang kedua dia sebut, kalau akhras itu ada isyarat yang difahami oleh semua orang. Saya bisu, isyarat saya semua orang faham. Siapa semua orang tu? Sama ada orang yang cerdik, mana orang yang jenis belajar bahasa orang bisu ni, ataupun kawan kerabat saya, biasa dengan saya, biasa duduk dengan saya, dia pun faham. Orang lain tak ada kaitan dengan saya pun faham. Jiran-jiran semua pakat faham belaka isyarat saya, isyarat yang saya buat. Tak. Ketika itu tak berpindah kepada wali yang jauh, tidak. Malah saya sendiri boleh mengakad nikahkan anak saya. Mengakad nikahkan anak saya. Begitu. Li'anna isyaratahu sarihatun. Kerana apa? Saya boleh akad nikah sendiri anak saya, tak perlu bagi orang lain. Sebab isyarat saya ketika itu sarihah, dipanggil sebagai sarihah, jelas. Wan nikah, dan nikah memang terjadi dengan akad yang sarih. Boleh? Taratan lau isyaratan, yang ketiga, perincian yang ketiga, taratan takunu lau isyaratan yafhamuha al-fatinun wa aqriba'uhu faqat aw lahu kitabah. Yang ketiga, gambaran yang ketiga, perincian yang ketiga ialah saya ada isyarat, cuma isyarat yang saya buat hanya difahami oleh orang yang berjenis cerdik. Orang cerdik maknanya orang yang jenis belajar ilmu bahasa isyarat ni. Kawan-kawan saya yang sama-sama bisu dengan saya, dia faham. Ataupun kawan kerabat saja yang faham. Apa tu? Cerdik yang orang yang bisu sama dengan saya. Ala kulihal orang lain tak faham, orang awam, orang biasa ni tak faham. Tak. Ataupun saya ni jenis yang boleh menulis. Isyarat tak ada, tapi boleh menulis. Ketika itu fahuna la tantaqilu minhu wilayah wa la yuzawwiju bi nafsi wa inna ma yuwakkil. Ketika itu tidak berpindah wilayah. Maknanya tak berpindah kepada datuk lah. Saya nak kahwinkan sendiri anak boleh? Tak boleh. Jadi
wali tak berpindah kepada wali yang jauh, saya nak kahwin sendiri pun tak boleh. Tak. Sebab isyarat saya tidak difahami oleh orang ramai kecuali fatinun dan juga aqriba. Lepas tu apa yang saya boleh buat? Wa innama yuwakkil. Saya boleh wakilkan orang lain. Boleh. Maknanya saya pilih, saya nak suruh Zaid ke Ali ke Abu ke Muhammad ke Bakar ke, ikut saya. Saya boleh wakilkan siapa-siapa untuk akad nikahkan anak saya. Selesai. Yang berpindah wali kepada wali yang jauh. Zu safahin, orang bodoh. Orang bodoh. Ai as-safihu kama taqaddam, telah lalulah. As-safih ni yang kita sebut tadi apa dia? Jadi orang yang tak boleh nak duit dengan baik. Macam kita sebut contoh petang tadi, apa, beli Cadbury harga RM1, dia bayar 100, dia belah gitu je. Dia tak ambil baki, itu bodoh tu. Bukan niat sedekah tak, memang dia bodoh. Jadi bagi duit kat orang, beli RM1 bayar 100. Jadi pergi Sungai Pahang lepak $100 $200. Boleh lepak duit tu orang tak sedia, ataupun dia gulung duit $100 dia buat sokok. Tu orang bodoh. Orang bodoh tak boleh jadi wali. Fatantaqilul wilayah minhu, maka kewaliannya akan berpindah idza kana mahjuran alai bisafah ila al-abad, akan berpindah kepada orang jauh lah. Jadi kalau ayah bodoh pindah kepada atuk bodoh juga. Anak bodoh pindah kepada abang kandung. Hukumul mughma alai, hukum orang yang pensan. Saya wali pada Fatimah, saya pensan, guna gamuk, guna cerita dia. Tuntadharu ifaqatuhu illam yazid al-ighma'u ala 3 ayyam. Kalau pensan lebih daripada 3 hari, maka ditunggu. Hari kedua boleh akad nikah. Tak. Tapi kalau diketahui doktor pakar sebut kawan ni pensan ni seminggu, mana lebih daripada 3 hari lah. Tak. Ketika itu berpindah kepada wali yang jauh. Anak tak sabar nak kahwin dah, jadi tak boleh nak tunggu. Seminggu lama, jadi pindah kepada wali jauh, kahwinlah, tak ada masalah dengan wali yang jauh tu. Tapi Imam Ibn Hajar yazawwijul hakim idza tadarrarat fi muddatil intizar. Ni taklid pada apa ni? Tak pada tak baca. Okey, sebenarnya tak pasti. Kitab ni sebenarnya tu, kitab ni dibaca oleh Habib Hasan Kah di Mesir dulu dan belum dikeluarkan lagi lah dalam bab nikah ni. Ni kitab ni wadah at-tashihi khassatan bid-dawrah al-ilmiyah al-thalithah bil-Qahirah tahun 2016. Habib datang buat daurah yang ketiga dan Habib baca kitab ni. Daurah pertama bab ibadat, daurah kedua muamalat, daurah ketiga bab munakahat. Bab jinayat je saya tak ada dengan dia. Hafizahullah. Harap boleh lah secara online ke apa dia. Boleh. Jadi kitab ni belum dikeluarkan lagi. Belum dikeluarkan lagi. Jadi kalau dah tersebar, dah dijual, boleh belilah. Ni. InsyaAllah khair. Kitab Habib Hasan ni cantik. Mudah untuk faham. Sebagai permulaan tu sangat baik lah. Sangat baik. Ajar orang awam pun sangat baik. Hafizahullah. Baca lagi tak? Baca sikit lagi tak? Aswarul lati yuzawwiju fiha al-hakim. Sekarang ni kita nak bincang tajuk yang baru. Apa tajuk dia? Gambaran-gambaran yang mana wali akan berpindah kepada hakim. Berlaku masalah pada wali sebenar. Contoh, berlaku masalah pada ayah. Apa masalah dia? Contohnya ayah dia sedang ihram haji umrah, ataupun ayah dia hilang, tak tahu ke mana. Tak. Okey, ketika itu terus berpindah kepada hakim. Walaupun wali jauh masih ada, pok saudara masih ada, adik-beradik masih ada, tak layan. Semua tu terus berpindah kepada hakim. Di taklid dia sebut fa'in fuqidal hakimu jaza li zawjaini ay yahkuma hurran adalan li'aqida lahumma wa illam yakun mujtahida walau ma'a wujudil mujtahidi wa sighatu tahkimi ay yaqula hakamnaka li ta'qida lana nikaha wa radina bi hukmik. Okay, kalau hakim tak ada, hakim ni pemimpin lah, pemimpin. Kalau hakim tak ada, maka harus bagi dua orang yang bakal suami dan isteri untuk mencari seorang yang merdeka, yang lelaki yang adil untuk jadi juru akad nikah.
sekalipun orang yang dicari itu tidak mujtahid mutlak. Sekalipun juga ada mujtahid mutlak yang lain, tak ada masalah, kita cari yang tidak mujtahid, tak ada masalah. Sirah tahkim ialah dua orang tu, bakal suami bakal isteri, sebut kepada Zaid. Contoh kita nak cari Zaid ni, tolong akad nikah untuk dua orang ni. Zaid, dua orang ni sebut apa pada Zaid? Hakamnaka, kami telah hukumkan, atau kami telah apa? Hakamnaka ni maksudnya kami telah lantik kamu sebagai hakim, gitulah bahasa mudahnya. Untuk kamu, mana kami telah lantik kamu ganti kepada hakim, gitu. Untuk apa? Untuk kamu akad nikah bagi kami ni, dan kami redha dengan hukum yang kamu laksanakan. Itu maksud dia. Jadi kalau tidak hakim, kalau tidak ada, tak wujud hakim, wali akrab ada masalah ni, ataupun wali asalnya ada, ayah ada masalah-masalah yang kita akan sebut ni, kita nak pindah pada hakim tak ada, maka harus bagi dua orang tu apa tu, lantik seorang lelaki yang merdeka, yang adil untuk akad nikah bagi pihak mereka. Kita baca sikit 5, 4 lepas tu berhenti. Okey. 20 suratan majmu'atan fi qawli al-Imam As-Suyuti. 20 gambaran yang dihimpunkan oleh Maulana al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Allamah. Apa dia Imam As-Suyuti sebut dalam bait syair? 20 zaw, ni apa Syekh Syam kami cerita Imam Suyuti ni, apa dia? Tak ingat. Baca. 20 zawwaja hakimun adamul wali al-faqd wal ihram wal adlu habsun tawarin izzatun wa nikahu ila akhiri. Kita baca satu-satu. Yang pertama disebut dalam bait ni, 20 zawwaja hakimun, 20 gambaran hakim yang akan kahwinkan seorang wanita. Yang pertama adamul wali, tidak ada wali. Ai laisalaha waliyun fayanubu anhu al-hakim, wali tak ada. Contoh apa? Perempuan tu ialah al-laqitah. Perempuan tu ialah al-laqitah. Al-laqitah ni ialah anak jumpa. Contoh saya jumpa seorang perempuan, budak kecil, baby. Mak tak tahu siapa dia, ayah tak tahu siapa dia. Bila dua orang tu tak tahu, maka pak saudara tu tak payah tanyalah, memang tak tahulah. Jadi bila dia besar, dia nak kahwin, siapa yang akan kahwinkan dia? Saya tak boleh, saya bukan ayah dia. Tak. Jadi dia tu tidak ada wali, tak tahu siapa dia. Pada wakatnya memang ada wali tu, cuma siapa dia tak tahu. Tak. Boleh jadi dua orang suami isteri, buang anak tu, mungkin sebab miskin dan sebagainya. Jadi kita dapatkan anak tu, kita jumpa anak tu, lepas tu tak tahu kesudah siapalah dia punya mak ayah. Jadi ketika itu dia tidak ada wali, maka yang mengahwikan budak tu ialah hakim. Hakim. Nombor 2, faqdul wali, hilangnya, mana ditulis atas tu? Mana tadi? Al-faqdu, hilang wali. Faqdul wali. Yang ni yang kedua yang menyebabkan apa tu terus kita pergi kepada hakim. Hakim tu akan menjadi wali. Ai laha wali walakinahu fuqid aw juhila amru. Zainab nak kahwin, Zainab ada wali, cuma wali dia tu fuqid, hilang. Ayah dia hilang, tak tahu apa mana. Aw juhila amru, ataupun tidak diketahui keadaan ayahnya, tidak diketahui keadaan ayahnya. Hal huwa hayyun aw ammayt, tak tahu ayah dia mati ke hidup, tak tahu. Fatantaqilu wilayah ila al-hakim wa in kana hunaka waliyun ab'adu minhu. Ketika itu terus berpindah kepada hakim, sekalipun ada wali jauh. Atuk ada, abang ada, pak saudara ada, tak. Tapi ayah dia tu tak ada, hilang, tak tahu keadaan lagu mana, hidup ke mati, terus berpindah kepada hakim. Mata yahkumu, bukan mata yahkumul hakimu bimautih. Bila hakim boleh hukumkan ayah si siapa tadi, Zainab tu mati. Baca, ba'da an yurfa'a ilaihi al-amru thumma yajtahidu hatta yaghliba ala dhannihi ay dhanil hakim anna dhalika al-mafqud la ya'ishu fa yaqul hakamtu bi mauti fulan ibn fulan fa idha hukima bi mautihi intaqalat al-wilayatu ila al-ab'adi. Hakim boleh menghukumkan seseorang itu mati, seseorang wali itu mati bila diangkat kes tu kepada dia. Diangkat kes, si fulan bin si fulan hilang, tak tahu pergi mana. Apa tu
hakim tu dapatkan maklumat lah daripada orang kampung, daripada anak beranak dia apa semua. Akhir sekali hakim tu duduk seorang-seorang termenung, dia pun ijtihad. Dia ijtihad. Dalam ijtihad dia mengatakan ghalib dhannya Pak Cik ni dah mati. Macam mana dia boleh katakan Pak Cik tu dah mati? Dia tengok kepada kawan-kawan Pak Cik tu. Kawan-kawan Pak Cik tu maksud dia apa? Contoh masa hilang tu umur 20. Umur, kita ambil jauh sikit, umur 30. Tak. Okey. Jadi dah hilang dalam 30 tahun. Jadi sepatutnya umur 60 tak? Umur 60 lah. Dia hilang umur 30. Dah berlalu pula 30 tahun yang kedua jadi 60. Jadi hakim ni bila dia tengok kawan kepada yang hilang ni, kawan tu ada dalam contoh 10 orang lah, Zaid, Abu Bakar apa semua tu, kawan-kawan dia ni semua mati belaka dah. Jadi dia ni pun mesti mati dah ni. Jadi berdasarkan ijtihad si hakim kata wali ni dah mati. Bila begitu wali pun hakim pun sebut hakam tu bi mauti fulan ibn fulan. Aku hukumkan dia ni dah mati. Bila dihukumkan mati oleh si hakim, maka berpindahlah kewalian itu kepada wali yang jauh. Wali yang apa? Yang jauh. Boleh. Okey, jadi kat sini kalau perasan faqdul wali ni dia termasuk bawah gambaran gambar apa? Bila wali tu hilang, yang akan jadi wali ialah hakim. Tapi bawah ni sebut bukan hakim tapi al-ab'ad, wali yang jauh. Dia tidak ada pertembungan. Sebab apa? Sebabnya bila seseorang tu hilang, selepas dihukumkan dia tu mati, akan berpindah kepada apa? Kepada wali jauh. Akan berpindah kepada wali jauh. Itu sebelum ni ada sebut. Tak ada sebut. Antara perkara yang menyebabkan berpindah wali dekat kepada wali jauh ialah kematian. Ayah dah tak ada, mati dah, pindah kepada wali jauh. Jadi kat sini dihukumkan ayah tu dah mati, maka pindah kepada wali jauh. Siapa yang hukumkan? Hakim yang menghukumkan dia mati, maka berpindah kepada wali jauh. Tapi selagi mana belum dihukumkan ayah itu mati, maka contoh hilang. Ayah tu hilang, tapi tidak dihukumkan lagi oleh si hakim, dia tu mati. Ketika itu berpindah kepada wali, wali berpindah kepada hakim. Wali berpindah kepada hakim. Jadi la ta'arud, tidak ada pertembungan. Jamil jiddan. Nombor 3, al-ihram. Al-ihram ai ihramu. Kita baca benda ni, bukan baca matan tadi. Al-faqdu wal-ihramu. Yang ketiga ialah al-ihram wal-ihram. Ai ihramul wali bihajjin aw umratin walau wakala qabla ihrami fala yuzawwijuha wa tantaqilu wilayatu ila al-hakim. Kalau ayah tu ihram, maka yang mengahwinkan anak itu ialah hakim. Sekalipun wali ab'ad masih ada, itu berpindah kepada hakim. Ihram apa? Ihram ayah tu, wali tu ihram haji, ihram umrah, ikut ihram apa pun. Walau wakala qabla ihramihi, sekalipun dia mewakilkan sebelum diihram. Contoh saya wali kepada Fatimah, sebelum saya ihram saya wakilkan Zaid, kamu kahwinkan anak aku. Tak? Lepas tu saya pun berihram. Ketika itu siapa yang akan kahwinkan anak saya? Siapa yang akan kahwinkan anak saya? Hakim. Hakim. Maknanya Zaid tadi tak boleh kahwinkan anak saya, sebab saya, sekalipun saya mewakilkan dia untuk kahwinkan anak saya sebelum saya berihram. Boleh. Okey, yang keempat ialah al-adlu. Ini perkara yang keempat yang menyebabkan berpindahnya wali kepada wali hakim, mana kepada pemimpin hakim. Al-adlu apa? Al-adlu
huwa man'ul mar'ati minan nikah ba'da an tud'a wa hiya balighatun ila kufu'in. Fa idza tahaqqaqa al-'adlu intaqalat al-wilayatu ila al-hakimi fayujbiruhu al-hakimu ala tazwijiha. Al-'adlu ialah wali enggan untuk menikahkan anak selepas anak itu minta untuk dikahwinkan. Contoh anak saya Fatimah Az-Zahra, dia dah balik, tak, umur 21, umur 25, dia nak kahwin dengan seorang lelaki nama dia Zaid. Zaid tu pula kufu dengan dia, mana sesuai, martabatnya sama, tak? Okey, lepas tu saya kata tak boleh kahwin, atas alasan pun tak ada alasan. Ketika itu saya ni dia panggil adil, adil. Fa idza tahaqqaqa al-adlu, bila dah tahaqqaq al-adlu, kalau tak silap al-adlu ni mesti tahaqquk depan qadi lah. Mungkin anak saya buat apa tu, bawa kes jumpa qadi ke mahkamah, dia kata ayah saya ni tak nak kahwinkan saya, sedangkan saya dah minta untuk kahwin dengan apa orang yang kufu, orang yang sesuai dengan saya, yang beragama dan sebagainya. Tapi ayah saya tak nak kahwinkan juga. Jadi hakim akan hukumkan saya ni sebagai adil sebab menghalang daripada perkahwinan anak. Nah, ketika itu selepas saya dikonfirmkan oleh pihak mahkamah sebagai adil, akan berpindahnya wilayah kepada hakim. Sepatutnya saya yang boleh kahwinkan, tapi hakim berpindah kepada hakim. Hakim yang akan jadi wali. Sama ada hakim sini nak jadi wali ataupun fayujbiruhu al-hakim ala tazwijiha, ataupun hakim tu memaksa saya untuk kahwinkan anak. Dan ini antara contoh gambaran paksaan yang sah, walaupun dipaksa tapi sah apa tu akad nikah itu. Itu yang pertama. Yang kedua disebut dalam kitab ni al-adlu minal kabair idza taqarrara minal wali wa lam taghlib ta'atuhu ma'asih fayafsuqu wa tantaqilu wilayatu ila al-ab'ad. Al-adl termasuk bawah dosa besar bila berulang. Kalau tak silap 3 kali. Jadi kali pertama dia minta, kita tak bagi. Kali kedua dia minta, tak bagi. Kali ketiga minta, tak bagi. Minta tu orang yang molek, orang yang baik, yang sesuai dengan dia, yang kufu dengan dia. Dan anak kita tu pula ialah seorang yang adil. Tak yang balik. Bila 3 kali kita halang, kita enggan untuk menikahkan dia, dalam masa yang sama ketaatan kita lebih kurang, lebih sedikit daripada maksiat yang kita buat, maka ketika itu kita jadi fasik. Kita jadi apa? Fasik. Bila jadi fasik, wa tantaqilul wilayatu ila al-ab'ad. Bila jadi fasik, maka berpindahnya wali kepada wali yang jauh. Kat sini pun pada masalah al-adlu, ada kala wali berpindah kepada wali hakim, ada kala wali berpindah kepada wali yang jauh. Bila berpindah kepada wali hakim, kalau sekali saja adil. Kalau berulang sampai 3 kali, tak. Lepas tu ketaatan kita sebagai wali yang menghalang tu lebih sedikit daripada maksiat, maknanya maksiat kita lebih banyak. Ketika itu kita digelar sebagai fasik. Bila fasik, automatik berpindah kepada wali yang jauh. Tu ingatlah. Mas'alatun idza jaa ila al-mar'ati kufu'an fa arada al-wali an yuzawwijaha ahaduhuma wa aradat hiya al-akhara faman hukmu. Ni masalah apa ni? Idza jaa ila al-mar'ati kufu'an. Perempuan ni perangai molek tak? Jadi ada 2 orang datang kat dia. Seorang ni nama dia Zaid, seorang lagi nama Umar. Dua-dua ni kufu dengan si Zainab ni contoh. Dua-dua ni nak kahwin dengan Zainab. Kita sebagai wali, contoh Zainab tu anak kita. Kita sebagai wali, aku tengok Maulid Ali lah. Siapa dia nama tadi? Ali dengan siapa? Umar. Ali dengan Umar lah contoh. Jadi kita pilih Ali. Tak? Boleh jadi Ali ni lebih warak ke bagi kita. Anak kita pilih Umar. Anak kita pilih Umar. Dua-dua tu kufu. Sesuai dengan si anak kita Zainab. Apa hukumnya? Siapa menang? Adakah Zainab tu kena kahwin dengan pilihan kita, ataupun Zainab boleh kahwin dengan pilihan dia? Fi tafsil, ada perincian. Idza kanat bikran, kalau anak kita tu masih dara. Ada perbahasan lah apa makna dara dalam fiqh Syafi'i. Fayajuzu lil wali an yujbiraha, maka wali boleh paksa.
Jadi anak kita masih dara, Zainab tu anak kita tu masih dara, maka kita paksa dia kahwin dengan pilihan kita. Ali, ada masalah, boleh. Wa idza kanat sayyiban, kalau anak kita tu dah janda, tak, maka ketika itu dia yang lebih berhak menentukan. Fa hadza yusamma adlun idza mana'aha, kalau kita kita halang dia daripada berkahwin dengan pilihan dia, tak, maka kita akan digelar sebagai orang yang telah melakukan adl, maka kita dipanggil sebagai adilun. Selesai kat situ. Nombor 5 as-safar, nombor 6 habsul wali, nombor 7 tawaril wali izzatuhu, nombor 8 9 nikahuhu, 10 nikahu tiflihi, 11 hafidin idza ma qahar, dan sampai ke 20 dalam ta'liq insya-Allah kita baca pada waktu yang lain. Wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.